Tuan-tuan dan puan, salam sejahtera Malaysia. Setelah beberapa spekulasi yang dibuat, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang dikabarkan um, dengan pengakuan Sanusi sendiri sebelum ini tidak tahu nama beliau dicalonkan sebagai MB atau tidak, tetapi pada akhirnya Muhammad Sanusi mengesahkan ataupun disahkan telah mengangkat sumpah meneruskan penggal kedua sebagai Menteri Besar Kedah. Kita juga tahu PN PAS menang besar di Kedah dan Sanusi juga mempertahankan Don Jennery. Walaupun beberapa isu sebelum ini yang membangkitkan ataupun melibatkan nama Menteri Besar Kedah Sanusi berkaitan dengan beberapa kesalahan berkaitan dengan isu REE, kecurian unsur nadir bumi, berkaitan dengan akta hasutan, berkaitan dengan kala saman fitnah. Tetapi yang menjadi satu persoalannya dan yang menariknya, Muhammad Sanusi, Panglima Perang PN, tetap teguh sebagai MB Kedah dan meneruskan penggal yang kedua. Disahkan dalam sebuah artikel dari biharian.com, Sanusi angkat sumpah Menteri Besar Kedah penggal kedua. Adun ataupun Ahli Dewan Undangan Negeri Jennery, Datuk Seri Muhammad Sanusi, selesai mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar hari ini. Muhammad Sanusi yang berumur 49 yang juga pengerusi PN Kedah melafaz sumpah memegang jawatan itu di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badlisha di Balai Mengadap Besar Istana Anak Bukit pada jam 10.15 pagi. Muhammad Sanusi dilantik semula ke jawatan itu selepas PN mendapat kemenangan besar yaitu 33 daripada 36 kerusi DUN pada PRN. Seperti yang kita tahu juga, Sanusi adalah salah satu, saya boleh katakan, pemimpin PAS PN yang terkenal dan yang mampu memberikan saingan yang sangat sengit untuk politik di Malaysia. Saudara-saudara, pada PRN yang lepas, Pilihan Negeri, dikabarkan Sanusi sekali lagi mencetuskan satu lagi insiden ataupun situasi yang mengejutkan berkaitan dengan menunjuk kertas undi. Bahkan Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaruddin Hussain, juga membuat kenyataan bahwa itu adalah satu kesalahan yang melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ada juga kata, selepas selesainya PRN, kalau ada membuat laporan polis, mungkinkah Sanusi bakal ditangkap di penjara disebabkan akta tersebut menyebut di dalam Akta Pilihan Raya 1954 penjara selama setahun, denda RM3.000 atau kedua-duanya sekali. Tetapi hari ini Sanusi sudah sah menjadi Menteri Besar Kedah meneruskan penggal yang keduanya. Apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan kita mengucapkan tahniah kepada kepimpinan PHBN juga yang juga berjaya memenangi beberapa kerusi di Kedah. Dalam artikel ini, sebelum ini adalah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang dilantik mengangkat sumpah jawatan tersebut pada 17 Mei 2020 selepas mendapat sokongan majoriti ADUN pada ketika itu. Pada PRN, Muhammad Sanusi yang juga timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah mempertahankan kerusi Don Jennery yang disandangnya sebelum ini. Selepas menewaskan calon BN Datuk Muhammad Kizri Abu Kasim dengan majoriti 16.050 undi. Saudara-saudara, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, setelah selesainya keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri, di Terengganu, Kelantan, Kedah, di Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Dan keputusan adalah 3 sama, dan kita tidak menafikan juga kemenangan kursi yang terbanyak adalah dari Perikatan Nasional. Saudara-saudara, anggota komponen di dalam gabungan parti terbesar Malaysia
gabungan parti PN bersatu pas gerakan. Manakala Pakatan Harapan, PH, BN, DAP, dan juga UMNO dan di dalam anggota-anggota komponen parti dalam gabungan PH. Saudara-saudara, persoalan yang timbul di dalam beberapa ulasan sebelum ini berkaitan dengan ulasan PRN daripada beberapa pemerhati politik. Ada yang menyatakan PRN Anwar tidak tewas. Anwar tidak tewas, Pakatan Harapan tidak tewas. Tetapi Zahid tewas, BN dan UMNO tewas. Terdapat beberapa perkongsian dari influencer dari media sosial yang saya lihat dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter. Dan terdapat dua perkongsian dari influencer, bahkan dari pemimpin politik UMNO BN sendiri. Menerusi Facebook page Isham Jalil, beliau berkata, UMNO telah kalah lagi semalam. Kali ini kalah teruk. Hanya menang 19 kursi dari 108. Kita menang di Kelantan 2, di Pulau Pinang 2. Maafkan saya, kita menang 1 di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, dan 2 di Selangor. Dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kursi lain, semua kita kalah. Kita perlu berbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU 16. Saya dan Akar Umbi telah berusaha sedaya upaya di bawah kini kepimpinan perlu membuat pertimbangan semula dan membuat keputusan. Saya telah jelajah ke hampir seluruh 6 negeri untuk berkempen dan saya telah berdialog dengan Akar Umbi. Di mana-mana saya pergi, Akar Umbi kita rata-rata bertanya tentang 3 perkara. Nah, 3 perkara ini yang menarik, tuan-tuan dan puan. Pertama, berkenaan dengan DAP. Kedua, berkenaan Presiden. Dan ketiga, berkenaan Datuk Seri Najib. Perkara-perkara ini adalah isu-isu utama di Akar Umbi. Berkenaan DAP, saya telah kata sebelum ini bahwa perkara ini adalah amat sensitif kepada Akar Umbi. Jika kita paksa Akar Umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi. Atau lebih teruk, mereka protes dan undi PN. Ini yang telah berlaku di 6 negeri ini menurut Isham Jalil. Untuk perkongsian sepenuhnya, Anda boleh melawat Facebook Isham Jalil. Jadi 3 perkara yang dibangkitkan di sini adalah berkenaan dengan DAP dan berkenaan dengan Presiden UMNO. Oke, saya nak sentuh berkenaan dengan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Adakah di sini Akar Umbi telah menjelaskan suara mereka melalui PRN ini, menyuarakan suara mereka melalui PRN ini agar Presiden UMNO digantikan? Ada juga berkata di dalam sebuah entry Instagram Syahrul Shiro, saya mengambil ini disebabkan persoalan yang ditimbulkan adalah sangat menarik. Melalui IG Syahrul Shiro, apakah formula kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional? Mohon cadangan dan pandangan. Dan terdapat beberapa komen di sini. Setelah Syahrul Shiro, mohon pandangan semua dan di ruangan komen. Setelah Syahrul Shiro menyuarakan pendapat itu ataupun pertanyaan itu, terdapat satu komen, mudah je, masukkan balik Hishamuddin dan KJ, buang Presiden. Akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah kesan daripada pembuangan Khairi Jamaluddin dan juga penggantungan Hishamuddin telah memberikan kesan yang amat besar pada PRN ini? Adakah kita boleh libatkan pembuangan dan penggantungan ahli-ahli terkenal UMNO itu dengan kekalahan BN UMNO pada PRN kali ini? Adakah UMNO patut bubar? Adakah Zahid Hamidi patut letak jawatan? Walaupun kita tahu banyak yang menggesa untuk Zahid meletakkan jawatan seperti yang dinyatakan dalam komen entry IG Syahrul Shiro. Dalam komen tersebut berkata,
mudah je masukkan balik Hishamuddin dan KJ, buang presiden. Tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa pula pandangan Anda berkaitan dengan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like dan subscribe.